Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni Abang nak sampaikan dua lagi cerita. Pengalaman daripada orang yang sama tapi boleh kita jadikan hiburan dan juga iktibar. Jadi sebelum Abang lanjut kepada cerita, hari ni adalah 25 hari bulan 12 iaitu hari Christmas bagi semua umat Kristian. Jadi daripada pihak Abang, bagi sesiapa yang menyambut, sambutlah dengan penuh berhati-hati, dan bagi sesiapa yang menikmati cuti sempena 25 hari bulan 12 ni, jadi hati-hati dalam perjalanan, dalam balik kampung semua. Kita doakan semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja. Jadi abang harap cerita yang abang sampaikan kali ini bolehlah mengisi masa sewaktu di hari-hari perayaan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan umur yang diberkati. Amin. Dan tanpa membuang masa lagi, abang akan ceritakan pengalaman yang menarik kali ini. Abang mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini diceritakan oleh seseorang yang bernama Azlan yang berlaku pada tahun 1999. Pada waktu tu dia berumur 15 tahun. Dan cerita yang pertama ni adalah berlaku di satu daerah di kawasan Kelang kalau tak silap abang. Atau lebih tepat lagi namanya Pulau Indah. Abang ni kalau bab-bab geografi memang fail sikit. Bukan apa, banyak tempat sangat kat Malaysia ni dan kat dunia ni macam tempat yang namanya kena abang ingat. Jadi abang minta maaf lah kalau abang tersalah tempat kan kalau dalam setengah cerita. Azlan cerita pada waktu tu dia kata dia duduk dekat kawasan Pulau Indah. Depan, kiri, kanan, belakang semuanya dikelilingi dengan belukar. Sekarang dah tak belukar lagi. Dah banyak dah kawasan bangunan-bangunannya. Dah jadi taman perumahan. Tapi dulu pada waktu 99, kawasan keliling rumah dia ni memang penuh dengan belukar. Memang tak nampaklah sebiji bangunan pun dikelilingnya. Jadi disebabkan belukar-belukar ni memang sesuatu yang sangat rapat dengan sesuatu daripada alam sebelah. Orang kata tempat belukar ni lah tempat tinggal makhluk-makhluk alam sebelah. Sebabnya mereka pun tak nak bergaul dengan manusia kan. Sebab itu sebagai cara mereka menjalani kehidupan. Jadi ceritanya disebabkan keliling-keliling rumah dia ni memang penuh dengan pokok-pokok. Jadi bapak dia, rumah dia rumah kampung Azlan kata. Jadi bapak dia buat satu bangsal, store. Store yang ada dekat belakang rumah. Jadi dia kata dekat dalam store tu diletakkan macam-macam barang. Barang-barang pertanian lah terutamanya. Cangkul, penyodok, pengkis, segala macam. Jadi dia kata selalulah pakcik-pakcik dia, adik-beradik bapak dia, adik-beradik mak dia yang tinggal dekat sekampung dengan dia datang ke rumah semata-mata nak pinjam peralatan-peralatan macam ni, termasuklah dengan kawan-kawan ayah dia. Jadi pada satu hari tu, waktu tu Azlan tengah belajar. Masa tu masih lagi ada PMR. Dia tengah belajar lebih kurang pukul 10.30 malam. Okay. Jadi lepas tu tiba-tiba dia dengar pakcik dia datang ke rumah. Tapi pakcik dia tak naik ke atas rumah je, cuma bagi salam. Lepas tu bapak dia yang ada dalam rumah pun jawab salam. Jadi bapak dia pun tak buka pintu. Cuma pakcik ni cara-cara orang kampung dia kata. Jadi pakcik dia cakap dengan bapak dia lah, kita panggil bapak dia Ali. Li, dia kata, Bang Ali, aku nak pinjam cangkul. Daripada luar rumah je, dia bukan masuk dalam rumah. Melintas, Abang Ali, aku nak pinjam cangkul. Macam tu. Tu abang dia yang ada dekat dalam rumah. Ambil lah dekat bangsal tu. Dia kata. Macam tu lah caranya dia kata kalau adik-beradik bapak dia datang nak pinjam barang. Jadi, waktu tu, Azlan masih ada dalam bilik. Dia dengarlah pakcik dia yang katanya nak pinjam barang tu bergeraklah dengan tapak kaki bergerak tepi rumah sampailah dekat kawasan belakang rumah dekat bangsal tu. Lepas tu dia dah tak dengar lagi tapak kaki pakcik dia keluar daripada kawasan bangsal. Selalunya kalau ada orang masuk ke kawasan bangsal dan keluar daripada kawasan bangsal, mestilah melalui tepi bilik Ali. Walaupun rumah dia ni rumah kampung, rumah tinggi, jadi masih lagi boleh dengar tapak kaki masuk dan keluar daripada bangsal. Tapi yang jadi peliknya, Ali kata pada waktu tu dia dengar pakcik dia berjalan masuk ke bangsal tapi tak dengar
pakcik dia punya tapak kaki keluar daripada bangsal. Jadi dia dalam keadaan, betul ke pakcik dia yang datang tadi tu? Jadi dia tanya dengan bapak dia, betul ke adik abah datang tadi? Bapak dia kata, tak kisahlah siapa yang datang pun, yang penting dia nak pinjam cangkul, aku bagi je lah. Okey, dia kata, okey tak apalah. Dia duduk dekat bilik sebab dia fikir mungkin pakcik dia mencari-cari cangkul yang ada dekat dalam bangsal, makan masa sikit lah untuk cari cangkul mana yang sesuai, yang dia nak ambil, nak pinjam. Tunggu punya tunggu, tak ada juga tapak kaki pakcik dia keluar daripada bangsal. Dia dah rasa tak sedap hati. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Takkanlah cari cangkul dekat dalam bangsal tu kau main lama. Jadi Ali pun bukalah tingkap, jengahlah ke arah bangsal. Dekat bangsal tu, dekat belakang bangsal tu, dia ada satu pokok rambutan. Memang tinggi pokok rambutannya. Dan bukan sebarang tinggi, melepasi, dia punya pucuknya tu melepasi bumbung bangsal. Jadi jadi Azlan ni pun tengoklah ke arah bangsal tu. Keadaan bangsal memang gelap. Pintunya tertutup. Tak nampak macam ada orang pergi masuk dekat kawasan tu. Jadi dalam hati dia, mungkin pakcik dia dah pun berlalu, pergi daripada situ. Mungkin dia tak perasan yang pakcik dia dah pergi daripada situ. Waktu dia nak tutup tingkap, ni yang bestnya. Waktu dia nak tutup tingkap, dia terpandang ke arah pokok rambutan yang ada dekat belakang bangsal. Apa pula benda yang duduk dekat atas tu? Warnanya putih-putih. Kain kot, dia kata. Dia pun tutuplah tingkap. Bila tutup tingkap, duduk dekat meja belajar. Selepas 15 minit, dia rasa macam tak sedap hati. Buka balik tingkap. Waktu tu dah pukul 12, dia kata. 12 lebih. 10 minit macam tu. Dia buka balik tingkap. Tengok dekat pokok rambutan belakang. Kain tu ada lagi. Tak apalah. Mungkin kain tu adalah kain pembalut pokok kot. Sebab bentuknya macam agak gula-gula sikit. Nak cakap lebih-lebih 1:30 pagi ni. Faham lah ya. Jadi dia pun tutup tingkap balik kali yang kedua. Duduk balik sambung belajar, dia kata. Sebabnya dia selalu belajar sampai pukul 1. Lepas tu dia masuk tidur. Jadi tutup balik. Dia duduk, tengah-tengah belajar tu dia rasa macam, itu kain ke? Atau yang satu tu, dia kata, yang gula-gula tu. Jadi dia pun antara yang kali ketiga ni, dia rasa nak buka sekali lagi, nak pastikan betul ke apa yang dia agak. Tapi perasaannya masih lagi takut-takut. Jadi dia kata dia kuatkan semangat, selawat Nabi, dia pun buka lah tingkap sekali lagi. Kali ni, kain tu yang keadaannya tadi, yang seperti duduk, kali ni kain tu dah berdiri dekat salah satu dahan pokok tu. Dah memang confirm itu bukan kain, tapi itu adalah jadi tak boleh nak cakap 1.5 ni. Jadi dia kata, ini lain macam ni. Cepat-cepat dia tutup tingkap. Lepas tutup tingkap, duduk terbaring ke atas katil. Dah tak jadi nak study. Dia rasa dah ketakutan sangat. Dalam keadaannya dia gelabah-gelabah alam ni, dia pun lampu dia tak tutup. Dia buka lampu, tak berani nak tutup sebab dia dah rasa tak sedap hati. Dia pun tariklah selimut. Dalam keadaan yang takut dan tak berani ni, dia pun cubalah untuk tidur. Akhirnya dia tertidur. Dia kata selalunya dia kalau dah tertidur tu, dia memang akan kekal tidur sampai ke subuh. Bila bapak dia nak pergi masjid, kejutkan dia, baru dia boleh tersedar. Itu pun lebih kurang 5.30 sebab dia nak kena siap-siap nak pergi sekolah. Dalam cerita ni dia tak cerita sama ada dia ada adik-beradik lain ke tidak. Abang anggap macam tak ada sebab dia tidur dalam bilik tu sorang-sorang. Jadi dia kata waktu dia tidur tu memang nyenyak. Tiba-tiba dia rasa macam dah subuh ni, dia kata. Dia boleh rasa keadaan cuaca, angin-angin, kesejukan pada pagi tu, rasanya dah subuh. Dia pun bangunlah dengan ala-ala mengeliatnya. Konon-konon macam bangun nak pergi sekolah. Sekali dia tengok jam, dia baru tidur 2 jam daripada pukul 1. Jadi pada waktu dia terbangun tu pukul 3 pagi. Sudah, dia kata, apa hal pula pukul 3 pagi dia mata dia komen cerah lagi. Jadi dia pun tak jadi nak bangun, dia pun baringlah semula, tidur semula. Dan kali yang kedua ni, tiba-tiba dia dah tertidur dan selang beberapa jam lepas tu, dia ingat dah terang tanah, dia ingat dah pukul 5 pagi, dia pun mata dia tiba-tiba terbuka. Rasa kali kedua ni dia terbangun pun dia rasa macam segar. Jadi dia pun buka lah mata. Waktu dia buka mata tu, dia rasa seluruh bilik dia memang betul-betul sejuk. Ini memang betul-betul subuh, dia kata. Tak akan
cuaca sejuk macam ni selain daripada subuh. Jadi dia pun siap-siap lah nak bangun. Waktu tu badan dia tidur terlentang tau. Dia kata dia tidur terlentang. Jadi dia pun cubalah untuk bangun. Dia baru perasan seluruh badan dia seperti kaku. Memang tak boleh bergerak. Dah kenapa pula? Dia kram ke satu badan. Dia tak pernah kena hempap sebelum ni. Sebenarnya pada waktu tu dia kena hempap, dia kata. Bukan kena hempap, kena buat sesuatu lah yang menyebabkan dia tak boleh bergerak. Dia tak pernah rasa, itulah kali pertama. Tengah-tengah dia baring dalam keadaan yang lurus tu, yang terlentang tu. Tiba-tiba dia dengar tingkap bilik dia terbuka. Tingkap papan, tingkap kampung yang macam tingkap daun tu. Lepas tu pula tingkap dia memang tak ada jeriji, maksudnya besi-besi. Jadi kalau tingkap tu terbuka memang nampak luar. Dia dengar tingkap tu terbuka dan dia cuba jeling ke arah tingkap. Seram. Lepas tu dia nampak luar rumah memang gelap. Memang dia kata ini belum lagi subuh. Dia jeling ke arah jam. Rupanya jam menunjukkan pukul 3.30 pagi. Maksudnya daripada tidur yang pertama, nak ke tidur yang kedua ni, dia hanya berjarak setengah jam. Tapi dia kata dia nak gerak hati dia nak pergi tutup tingkap tau. Tapi satu ibu jari pun dia tak boleh gerakkan. Dah kenapa ni dia cakap, kenapa badan ni jadi macam ni? Dengan tingkap yang terbuka. Mungkin dia kata, masih lagi positif, waktu dia sebelum tidur tu dia tak tutup tingkap. Jadi itulah menyebabkan tingkap dia terbuka. Sedang-sedang dia berfikir-fikir macam mana dia nak bergerak, macam mana dia tak selawat, tak apa-apa, dia kata dia tak ada rasa takut apa. Cumanya waktu tu dia dah rasa lain macam sebab angin daripada luar masuk ke dalam bilik dan angin tu adalah angin yang berbau, agak tak sedap bau dia. Jadi dia pun dalam keadaan yang masih lagi terbaring, dia cuma jeling aja dekat arah tingkap yang terbuka. Dan tiba-tiba seperti yang kita semua boleh jangkakan, benda tu masuk ke dalam bilik, terbang melalui tingkap yang terbuka. Waktu tu dia kata, dia hanya ingat mati. Itu je. Dia dah tak tahu nak buat apa, dia cuma perhatikan benda tu masuk melalui tingkap dan betul-betul berdiri dekat hujung kaki dia. Dia nak minta tolong, dia dah tak ingat siapa, dia nak baca apa pun dia dah tak ingat. Akhirnya dia kata dia cuba untuk gerakkan seluruh badan dia. Sebab dia kata itu je cara dia untuk selamatkan diri. Dalam keadaan yang bersusah payah, dia merangkak turun daripada katil dengan benda tu masih lagi berdiri dekat hujung katil dia. Dia merangkak turun daripada katil sambil dia sebut Allahu Akbar. Sekuat dia kata waktu tu seolah-olah satu badan dia kram, dia kata. Dan dia merangkak sampailah dekat tepi pintu. Hujung pintu dia bangun. Waktu itulah dia ada kekuatan keluar daripada bilik tu. Dia menjerit sampai mak bapak dia keluar daripada bilik. Nak tengok kenapalah tiba-tiba anak dia menjerit. Dia pergi lari dekat ruang tamu, dekat depan TV dan tercegat dekat depan TV. Kejap lagi tu mak bapak dia datang. Dia pun dalam keadaannya berpeluh-peluh. Mak bapak dia tanya kenapa. Dia ceritakan mak dia dah ketakutan lah. Sebab tak pernah jadi, dia kata sebelum ni. Bapak dia, orang biasalah bapak kan, masuk dalam bilik tu, terus bapak dia azan. Tak tahu apa yang ada dalam bilik tu, bapak dia terus azan. Selepas 2 kali bapak dia azan, bapak dia keluar daripada bilik. Bapak dia kata, malam ni jangan tidur dekat bilik ni, engkau tidur dekat ruang depan TV, abah temankan. Tu mak dia kata, mak dia pun nak ikut sekali. Duduk ruang TV sama-sama. Dah, diorang 3 beranak tidur depan ruang TV. Sejak daripada tu, kata Azlan, dia sampai ke hari ni, walaupun cerita ni dah 13 tahun, dia tetap tak berani nak tidur dekat dalam bilik tu. Dia rasa dalam bilik tu ada sesuatu benda yang memerhati. Dia hanya kalau balik kampung, dia letak barang dekat bilik tu. Mana datangnya benda ni? Dia tanya dengan bapak dia, adakah benda ni liar ataupun benda ni daripada saka-saka keluarga kita? Bapak dia cakap, benda ni sebenarnya sejak daripada dulu dah ada. Keluarga mereka memang tahu benda tu duduk dekat belakang rumah, terutama dekat pokok rambutan, tapi benda ni tak pernah kacau.
Dia selalu muncul tapi tak pernah masuk dalam rumah. Tapi kenapalah dia pun, bapak dia pun tak tahu kenapa dia masuk dalam rumah untuk kali ni. Tapi dia kata sekarang keadaan keliling rumah ni dah tak ada lagi dah pokok rambutan tu. Lepas tu belukar-belukar tu pun dah tak ada. Semuanya sudah ditebang dan dijadikan kawasan perumahan. Dah tak takut lagi. Tetap juga dia takkan tidur dekat dalam bilik tu. Cerita yang kedua ni memang cerita Azlan juga, berlaku pada tahun 2015 dekat hospital di daerah itu. Macam biasa abang tak akan beritahu nama hospital untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tersalah cerita ke ataupun tak yang tak sedap lah. Pada waktu tu Azlan dah besar, dia kata dia dah habis belajar dan dia bekerja. Entahlah, dia kata bekerja tu memang penat tapi itu jelah sumber dia untuk mendapatkan rezeki, kumpul-kumpul duit nak berumah tangga. Jadi dia kata pada waktu tu 2015 berlaku satu peristiwa yang susah nak dijelaskan. Nak kata tak seram-seram juga, tapi dia kata bolehlah diceritakan untuk dijadikan iktibar. Tengah-tengah dia kerja tu, tiba-tiba dia dapat panggilan telefon daripada bapa dia yang mengatakan salah seorang sepupu dia telah dimasukkan ke hospital sakit. Tapi bukan sebarang sakit. Sakit seperti ada gangguan jiwa. Ramai di antara keluarga dia percaya yang gangguan jiwa tu datangnya daripada sesuatu yang daripada alam sebelah yang ada di dalam keluarga mereka. Dengan kata lain, seperti saka lah kan. Tapi bagi Azlan, benda tu dia tak berapa nak percaya sangat. Tapi dia kata bila dah keluarga, dia kata yang si sepupu ni tadi ada sakit mental, dah masuk hospital, nak buat macam mana. Jadi bila dia bercadang, dia bercadang bila dia balik kerja nanti, dia dah pergi ke hospital nak melawat sepupu dia. Sianlah dia kata sepupu dia ni orangnya baik. Jadi habis-habis kerja tu pun lebih kurang pukul 8 malam, lepas-lepas sembahyang maghrib, dia pun pergilah ke hospital yang dimaksudkan. Sampai dekat hospital, dekat katil hospital tu, dia tengok katilnya kosong. Dia pun pelik juga, kenapa pula katil kosong? Tanya dengan nurse, nurse boleh jawab apa? Orang tu dah lari dah. Oh, salah. Orang tu dah keluar dah. Oh, dah baik agaknya. Jadi dia pun malas nak ke mana-mana. Dia tunggulah dekat luar lobi, dekat lobi kawasan hospital tu sambil-sambil main handset. Pada waktu tu dia kata dia tak fikir apa-apa. Tiba-tiba adalah sepupu dia, saudara mara dia datang jumpa dengan dia. Lepas tu tanyalah, Azlan kau buat apa kat sini? Dia kata, aku sebenarnya nak balik sebab kan sepupu kita kan dah boleh keluar daripada hospital. Lepas tu dia cakap, bukan keluar daripada hospital, sepupu kita dah lari. Semua orang tengah cari dia sekarang. Lari kenapa? Doktor nak bagi ubat, tiba-tiba dia mengarut, lepas tu dia lari entah ke mana. Jadi Azlan pun tanya kita nak buat apa? Jom kita cari sama-sama. Tapi pada waktu tu Azlan kata dia nak cari ke bahagian barat hospital. Sebab dia kata kat kawasan tu mungkinlah yang lain tu semua cari kat bahagian utara, bahagian selatan, bahagian timur, bahagian barat tak ada orang nak cari. Tu Azlan beritahu, dia tawarkan diri untuk cari ke bahagian barat. Jadi dia pun dengan seorang-seorang ni, waktu tu pukul 9.30 malam, dah malam lah dia kata, dia pun pergilah kat kawasan barat tu, cari-cari kawasan barat seorang-seorang. Sebab dia kata pada waktu tu dia nak tunggu juga dalam WhatsApp lah, mesej-mesej dengan adik dia pun nak datang juga ke hospital dalam masa setengah jam lagi, dia kata. Jadi sebentar tunggu adik dia pun pergilah cari yang sepupu ni tadi, yang katanya sepupunya hilang tadi kan, lari. Cari sampailah dia ni dekat satu lorong. Lorong tu gelap, dia tak tahu lorong tu belah mana. Maksudnya lorong tu lorong dekat dengan rumah mayat ke rumah apa ke, dia tak tahu. Cuma dia kata lorong tu memang gelap. Mula-mula dia tak bercadang nak masuk dekat lorong tu. Tapi dia nampak daripada jauh abang sepupu dia tengah berlari dekat lorong tu. Jadi untuk mengelakkan abang dia terlepas buat kali yang kedua, dia pun berlarilah kejar si abang tadi. Sampai dekat hujung lorong tu jalan mati. Abang dia tak ada. Abang sepupu dia yang gila tadi kan, tak ada. Pula tak ada. Dia keluar daripada lorong tu, pergi ke kawasan lain pula. Waktu tu lorong tu gelap. Dia tak rasa takut sebab memang dia nampak abang sepupu dia lari. Cuma sampai kat hujung lorong tak ada. Dia kata mungkin imajinasi dia aja. Jadi dia keluar daripada lorong tu, dia pun cari dekat kawasan-kawasan lain. Tiba-tiba dia nampak adik dia datang. Adik dia berjalan. Jadi dia kata, adik dia ada. Jadi dia berkejarlah ke arah adik dia. Ini lorong lain. Sampai dekat tempat adik dia tak ada. Dia kata,
Dah 2 kali dia cari orang tapi orang tak jumpa. Mula-mula sepupu dia, yang kedua adik dia. Tak apalah, dia kata cari lagi, pergi lorong lain pula. Tapi masih lagi dia ke kawasan barat. Cari, tiba-tiba adik dia tepuk dia pada belakang. Tanyalah, bang, dia kata, kau buat apa? Kau kalang kabut kat sini, kau okey ke tidak ni? Dah jumpa ke belum? Dia kata, belum. Tadi aku nampak, Azlan cakap lah, tadi aku nampak kau dekat lorong 3 tadi. Aku kejar kau, tiba kau hilang. Tak bang, aku baru sampai bang. Dia, aku tak pergi kat lorong 3 tu, aku baru sampai masuk daripada pintu utama ni. Jadi Azlan dah rasa tak sedap hati. Dia kata, kalau macam tu, jomlah kita cari sama-sama. Azlan tak berani nak cerita dekat adik dia apa yang dia nampak tadi. Jadi bila Azlan beritahu yang nak cari sama-sama, yang si adik ni pun carilah sama-sama. Waktu dia orang cari berdua ni, tiba-tiba dia nampak kelibat sepupu dia orang yang lari tu. Jadi dia bekerja ke arah tu. Tiba-tiba sepupu tu masuk dekat lorong yang mula-mula yang Azlan masuk. Lorong yang dia nampak sepupu dia, hujung jalan tak ada apa-apa tu kan. Jadi dia pun nak masuk lorong tu. Waktu tu adik dia dah berlari ke arah lorong tu. Tiba-tiba dia rasa macam tak sedap hati. Azlan pun pegang adik dia. Azlan cakap, aku tadi ada nampak abang sepupu kita masuk lorong ni. Lepas tu aku bekerja dalam tu. Dia tak ada. Jadi adik dia kata, mustahil. Ujung lorong ni kan memang jalan mati. Takkan dia tak ada. Kita jangan masuk dulu. Kita tunggu kat depan dulu. Kita takut ada benda-benda yang tak kena berlaku. Jadi dia dua beradik ni tunggu dekat lorong gelap ni tadi, tapi dekat pintu masuk lorong. Diam je kat situ. Sebab dia kata kalau abang dia kalau dah yang lari tu dalam lorong tu tadi betul-betul abang sepupu dia yang lari, abang dia mesti sampai dekat hujung lorong tu jalan mati, mesti abang dia patah balik. Itu memang sifat manusia kan. Bila dah tak jumpa jalan, patah balik. Jadi dia tunggulah berdua je dekat depan lorong tu. Abang sepupu dia yang lari ke dalam lorong tu tak keluar-keluar. Jadi adik dia cakap, bang, abang sepupu kita tak keluar lah. Nak tak nak kita kena masuk dalam lorong ni. Kita kena cari abang sepupu kita. Tak naklah tiba-tiba dia pengsan dekat dalam tu. Azlan dah tak sedap hati dah. Dia kata, tak payahlah, kita pergilah daripada sini. Tapi dia tak jelaskan ke adik dia lagi. Adik dia keraslah. Dia kata, kita kena masuk, kena cari. Tapi tak sempat Azlan halang adik dia. Adik dia dah berlari masuk dekat dalam lorong tu, yang gelap tu. Jadi Azlan pun terpaksalah ikut adik dia pada belakang dalam keadaan yang gusar-gusar ni. Sampai dekat pertengahan jalan lorong, tiba-tiba adik dia berhenti. Azlan pun berhenti. Dua-dua ni meremang, dia kata, sebab dia nampak di hujung lorong bukanlah abang sepupu dia, tapi mereka nampak Azlan. Azlan di hujung lorong sampai lambai. Muka dia tak senyum, tak gelak, cuma lambai. Macam tu je. Waktu tu Azlan kata lutut dia rasa lemah sebab yang dia nampak dekat hujung lorong adalah orang yang menyamar menjadi diri dia. Pada waktu tu adik dia pun pandang Azlan, bang, itu engkau ke yang ni engkau ni? Kata, tak, dia kata, dek, ni abang. Jangan risau, ini abang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia siap mengucap lagi tu. Selawat dia. Jadi, betul lah abang dia. Abi yang kat ujung tu lorong tu siapa? Jom dek, kita balik dek. Itu bukan abang dek. Jadi pada waktu tu dia orang berdua mengundur ke belakang perlahan-lahan. Benda tu masih lagi melambai. Tapi bila nampak Azlan dengan adik dia cuba melarikan diri, dia dah tak jadi lambai. Dia turun tangan dia. Dan dia berjalan ke arah mereka berdua. Azlan dengan adik dia dah mula rasa tak sedap hati. Dia orang tetap jalan mengundur. Tak berani untuk palingkan badan dan lari. Dia nampak benda tu semakin mendekati mereka berdua. Waktu tu Azlan pun cakap dengan adik dia, pusing lari. Dia orang pun pusing badan, lari sekuat hati. Waktu dia orang lari ke sekuat hati tu, dia dengar dekat belakang benda tu gelak-gelakkan. Dia kata waktu tu dia tak tahu macam mana nak cakap. Sampailah dia berlari ke pintu utama hospital. Dan waktu tu diorang diberitahu abang sepupu dia dah pun jumpai. Lega. Tapi rahsia ni Azlan tak ceritakan kepada sepupu-sepupu dia. Dia cuma ceritakan di kalangan ahli keluarga rapat dia aja. Sebab dia kata tak nak mereka fikir yang bukan-bukan. Tapi dia kata inilah kali pertama dan kali terakhir dia berjumpa dengan seseorang yang menyamar sebagai diri dia, melambai ke arah dia. Dia kata pengalaman ni memang cukup menakutkan.
Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga ceritanya jadi hiburan dan iktibar. Jadi tak adalah begitu panjang sangat. Supaya bolehkan jadikan cerita ni teman-teman sewaktu memandu. Kan kita balik kampung, nak balik semula ke bandar. Jadi macam biasa, sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan nak abang sampaikan. Ucapan hari jadi yang pertama datangnya daripada seorang adik yang bernama Haizar Yop. Dia nak sampaikan selamat hari jadi buat kakak dia yang bernama Yusnita Yusof, yang mana hari jadinya jatuh pada 21 hari bulan 12, genap umur 45 tahun, dengan ucapan selamat hari jadi buat kakak tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu dengan umur yang diberkati dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Ucapan yang kedua datangnya daripada Lia. Dia nak sampaikan selamat hari jadi buat ayah dia, abah dia yang bernama Mat Hanafiah Bakri, yang mana hari jadinya jatuh pada 26 hari bulan 12, genap umur 64 tahun. Jadi dia kata sempena ini dia nak ucapkan selamat hari jadi buat abahnya. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya dunia dan di akhirat, dan sentiasa diberikan rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Daripada JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat seseorang ahli keluarga besar JSPL, iaitu Safina Bohari, yang mana hari jadinya jatuh pada 20 hari bulan 12, dengan ucapan selamat hari jadi Safina. Semoga Allah sentiasa merahmati, memberikan rezeki yang melimpah ruah, dipermudahkan segala urusan dan juga umur yang diberkati. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang sahabat ahli keluarga besar JSPL. Dia nak sampaikan ucapan ni buat kawan dia. Ucapan ni datang daripada Syazana. Dia nak sampaikan selamat hari jadi buat kawannya yang bernama Nur Amirah Yaakob, yang mana hari jadinya jatuh pada 26 hari bulan 12 esok, genap umur 26 tahun. Dengan ucapan selamat hari jadi buat sahabat tercinta, semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan keberkatan dalam setiap langkahmu dan masa depan yang cemerlang. Amin. Ucapan yang seterusnya datang daripada ayah bunda. Dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat anaknya yang ketiga, iaitu Muhammad Ryan Azfar, yang mana hari jadinya jatuh pada 28 hari bulan 12, genap umur 6 tahun. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi buat anak dia tersayang, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan diberikan masa depan yang cemerlang. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan pada hari ini. Jadi siapa-siapa yang nak beli perapan sate, sambal lara dan juga coklat moist masih lagi abang jual, abang sediakan link di bawah setiap video yang abang sampaikan. Semoga cerita kali ini memberikan iktibar dan pengajaran, juga hiburan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi esok dengan cerita yang epic. Cerita kali ni yang esok ni epic. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.